Okey, saya sebenarnya memang berazam nak pergi umrah. Selepas saya melalui fasa perubahan dalam hidup saya ni lah, saya nak pergi umrah. Sebab macam Sahrul cakap tadi, betul, bila kita ada dalam satu titik perubahan yang baru, kita ada keazaman untuk buat semula apa yang kita buat dulu. Mungkin dalam keadaan dulu kita hanya macam pergi je lah, buat rukun apa semua. Kita buat umrah juga, tapi mungkin dari secara jasad, secara fizikal kan. Jadi penghayatan di dalam tu tak ada. Tapi bila Allah bagi untuk saya ubah cara hidup saya kan kepada satu bentuk yang baru, keazaman tu timbul. Saya rasa Sahrul pun cakap benda yang sama tadi. Memang pergi ni kali ni, ya Allah, aku betul-betul nak berdoa dekat Engkau kan, nak jumpa Rasulullah semua. Keazaman. Kemudian tiba-tiba saya ada seorang ustaz, dia pas dekat saya satu poster. Kata 20 hari dengan harga 7,500. Murah saya kata ni. 20 hari macam mana dia buat? Kalau saya promosikan ni okey tak? Saya boleh pergi tak? Dia kata cuba. Saya promosikan, alhamdulillah dapat dengan harga yang itu, ramai orang nak pergi. Sebelum Faizal bersetuju, kan Faizal dia buat research dulu tak? Sebab sebelum ni kan ada banyak kes-kes yang agensi umrah, scam gitu kan. Macam awak berhati-hati tak? Sebab betul. Sangat. Saya takut sebab ia akan menyebabkan reputasi ataupun nama saya juga. Jadi memang saya buat research, saya tengok Facebook. Daripada segi saya pergi umrah dulu kejap. Nanti apa-apa beritahu lah, saya tak sabar nak pergi sana. Kau pun muat dalam ni. Kalau nak free masuk dalam ni. confirm raya sana okey. Bincang. Nanti kita bincangkan balik. Jadi memang bila tengok ni scam dan sebagainya, risau. Tapi saya tengok satu je kesungguhan Ustaz Muzammil sendiri nak datang jumpa saya. Lepas tu Ustaz Muzammil merupakan seorang penceramah bebas yang agak dikenali di Negeri Sembilan. Dia memang sendiri mengukuhkan. Dia ada buat YouTube Ustaz Pungkah, dan dia banyak bergerak di dalam masjid dan surau dekat Negeri Sembilan ni. Jadi itu adalah satu keyakinan. Kemudian saya tengok daripada segi trip yang lama pun dia ada rekod video, dia ada rekod ni. Cuma dia kata memang dulu kita pergi tu kecil-kecil je. Kalau dapat orang pun jadilah. Paling ramai saya tanya dia 12 orang. Ni dah 100 orang. Tak berani nak bawa lebih ramai. Betul. Kali ini itulah dia, alhamdulillah lah 100 orang jemaah yang akan bergerak pada 3 hari bulan 3 ni. Itu adalah satu kesan yang baik dan saya bersyukur sangat-sangat lah. Yang keempat-empat ni kawan baik juga. Kontak rapat. Kan kontak rapat. Saya terus terang saya bukan terlalu baik dengan mereka. Biasa-biasa je. Kenalan di industri. So bukan nanti orang cakap Faizal ni kroni lah gitu. Oh tidak. Rezeki. Betul. Lagi satu saya bila diorang respon, saya tengok, baru saya tengok diorang ni followers diorang strong. Maknanya, dan satu lagi, diorang tak minta ekstra apa-apa pun. Diorang tak minta apa-apa pun. Diorang kata dapat pergi pun alhamdulillah, syukur. Apa yang ditawarkan itulah yang diorang terima. Ya, betul. Tak dinafikan ada yang lain yang tanya juga imbuhan lain. Tapi saya kata buat masa ni kita hanya sediakan tempat saja. Jadi itu yang saya rasa 4 orang ni diorang anggap benda ni sebagai satu rezeki, tidak meminta berlebihan daripada itu. Tak tanya pun hotel mana ke apa ke kan. Okey je orang cakap. So maknanya memang keempat-empat ni lah rezeki mereka. Niat mereka tu memang telus mana. Kira macam dan rezeki juga untuk saya dengan Syafifah sebab followers dia orang ramai. Sahrul kan juta. Sahrul, Zulin Aziz kan, Bel, Farali bagi saya dia influencer yang kuat lah. Kan dia sangat pandai. Dan dia target market masing-masing juga kan. Betul. Macam Allah tentukan tu macam ada pelawak, ada influencer, ada pelakon kan. Cantik. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat-sangat saya syukuri lah. Abang sedikit ni, abang cerita sikit tentang fasa perubahan abang ni macam mana? Kita tengok pun kan melihatnya. Sebenarnya
semua cerita saya Farihat tahu. Alah, mungkin awak cerita sikit lah. Saya dah cerita banyak habis dah. Dia pergi tahun bila lagi yang mula ada perubahan? saya pun tak, sebenarnya saya tak tahu saya ni berubah ke tak masa tu. Cuma dia datang dalam bentuk ujian. Ujian tu pada saya dah beritahu ramai orang lah dan banyak juga channel yang saya mengalami masalah tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Malam, bukan malam saja, siang, bila-bila pun saya nak cuba tidur tak boleh. Sampaikan fikiran saya jadi celaru. Kenapa tak boleh tidur? Kita tak tidur sehari dua pun okey. Bayangkan saya tak tidur sampai 5 bulan. Saya hanya macam terlelap pak. Okey. Nah, ada okey. Dulu saya tak boleh lah nak cakap benda ni sangat kan. Tapi ada ustaz-ustaz yang semua mengatakan mungkin ada benda yang mengganggu saya. Benda yang tak elok pada awalnya. Tapi saya tak boleh cakap benda tu. Kan, sebab nanti ni apa ni. Tapi sebahagian ramai lah ustaz kata macam tu. Sebab saya pergi doktor tak ada apa. Doktor check tak ada apa. Darah, jantung apa semua dia check. Tak ada apa. Saya ingat saya. Dah masuk tadi apa semua ada lagi tak rasa Tak ada. Total semua tu dalam masa 5 bulan lah. Kemudian bulan ke-5 tu saya dah start keluar dengan jemaah. Rupa-rupanya itulah dia benda yang mungkin saya missing, yang saya kehilangan selama ni. Saya mungkin sibuk dengan kerjaya saya dan sebagainya, nak cari duit, nak buat itu, nak buat ini, lama-lama saya tercicir benda yang besar, iaitu hubungan saya dengan Allah. Sejak saya belajar dengan jemaah, saya jumpa orang-orang alim, ustaz bagi nasihat dekat saya. Banyaklah amalan yang mereka suruh saya lakukan dan saya pun istiqamah bersama dengan jemaah tu. Daripada situ hubungan saya alhamdulillah ya, lama-lama Allah bagi ketenangan tu balik dan bagi saya tidur balik. Sampai sekarang alhamdulillah. Cuma cabaran paling besarnya adalah nak istiqamah lah. Istiqamah ya, sebab ujian tu boleh datang dalam berbagai. Satunya adalah ramai orang tanya kenapa saya tak pergi mengacara balik dan sebagainya dalam dunia hiburan yang dulu. Saya kata saya elakkan kerana saya bukan benci dengan dunia hiburan. Sebab dunia tu pun banyak dulu membuka ruang-ruang rezeki kepada saya, menaikkan nama saya. Tapi kerana saya nak jaga apa yang Allah bagi dekat saya. Apa yang Allah bagi dekat saya rasa ujian yang saya lalui itu, Allah kata mungkin dulu kau banyak lalai, kau banyak leka. Kali ini engkau betul-betul kena buat satu perubahan dalam hidup engkau, kau perbaiki hubungan dengan aku. Dan benda tu kalau saya tak jaga, sayanglah kan. Dan saya takut ada ujian-ujian lain yang lebih teruk daripada tu kan. Jadi saya mengambil keputusan untuk hanya tumpukan kepada kejayaan atau positivity dalam dalam landasan agama dan dakwah. Itu je lah masa ni. Tapi tawaran kepada yang ataupun mereka dah faham dah tak tawar dah kat abang. Bila saya dah keluar dah ada 1-2 video saya viral. BH pun ada video hari tu kan. Saya rasa ramai orang dah faham. Mereka dah tidak tawar kepada saya. Termasuklah Khorib dahulu lah. Cuma masa tu dia orang datang. Jadi saya pun rasa macam okey, mungkin mereka dah faham. Tapi sebelum mereka tahu memang ada. Sekarang ni macam mana? Tak ada rasa dah? Tidak ada. Serik tu, kita boleh katakan serik ke? Tak. Serik kan? Dia perjalanan tu Allah dah tentukan. Dari atas. Kita tak boleh kata dulunya. Tapi dalam perjalanan tu kalau nak kata serik tu, serik tentang diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang tak pandai jaga. Mungkin daripada segi solatnya kan. Daripada segi. Sebab dahulu bila saya disibukkan dengan soal-soal pasal kerja, benda tu menarik kita secara perlahan. Secara kita tak sedar. Kita hanyut tu dalam keadaan yang tak sedar kan. Okey. Alamak, banyak benda aku tinggal. Hanya tumpu kepada benda nak cari duit. Nak penuhi undangan, program. Itulah
kehidupan saya dahulu. Tapi semasa itu rasanya macam aku buat benda yang betul lah. Kan? Solat pun kadang-kadang solat kan, kadang-kadang kerana tuntutan kerja tinggal kan. Jadi macam tu lah. Benda itu yang saya sesalkan sangat. Kan? Dan bila saya berada dalam fasa yang baru ni, saya nak ada suasana yang baru yang dapat kekalkan saya dan dapat kekalkan momentum saya itu, supaya saya, kalau saya katakan masa saya masuk balik, mungkin benda tu akan tarik saya balik. Sekarang mungkin kita sekarang dah stop job-job yang biasa membuat kan. Sekarang fokus kepada program saja kan, lepas tu dengan macam umrah ni kan. Mungkin dari segi pendapatan tu macam mana? Abang terasa sangat tak? Oh, Masya Allah. Keadaan tu. Sebelum saya betul-betul berhijrah kan, saya bergelut dengan satu fasa emosi lah, fasa yang tidak tentu. Apa aku nak buat lepas ni kan? Aku rasa macam aku dah tak boleh dah ni. Aku tak boleh dah nak beraksi macam dulu kan, nak bawa karakter yang macam dulu. Tapi pada masa itu saya belum dapat lagi apa sebenarnya hikmah di sebalik ujian ni, sebelum saya keluar dengan jemaah tu. Tapi bila saya start keluar dengan jemaah sekali, dua kali dan berkali-kali selepas itu, saya mula dapat input daripada jemaah itu, daripada para ustaz semua, yang sebenarnya apa matlamat hidup kita, tujuan hidup kita di atas dunia ni. Sebenarnya kita dekat atas dunia ni adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang saya lakukan dulu, mungkin juga ramai orang lain lagi adalah kita jadikan duit kita, harta kita itu sebagai maksud kita. Maksud kita maknanya kita kejar tu, kita kejar tanpa kita sedar yang kita tercicir satu perkara yang paling utama, iaitu Allah SWT. So dulu saya berada dalam keadaan yang mana saya dapat semua kan, gaji dengan cakaplah penyampai radio, campur TV masa tu kan, mewah. Daripada segi materialnya saya ada rumah banyak biji, kereta yang saya nak pun saya dapat kan. Tapi saya tercicir hubungan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah satu kehilangan yang sangat besar dalam hidup. Sekarang ni saya beralih fasa, saya nak kejar itu lebih daripada yang dahulu ni. Dulu banyak material, sekarang ni saya nak mengejar akhirat dan juga agama itu lebih. Dan apabila itu berlaku dekat hidup saya, alhamdulillah, seperti seolah-olah macam Allah aturkan kan. Walaupun tidak ada lagi gaji puluhan ribu, walaupun tidak ada job yang lepas satu job ke job yang lain macam dulu kan, sampai penat dulu kan. Lepas tu, tapi sekarang ni dengan sekadar macam forum, waktu ada ni macam ni, dan waktu-waktu yang lain tu saya banyak berjumpa dengan orang, dengan jemaah untuk ilmu, untuk berdakwah, belajar dakwah dengan dengan ustaz-ustaz semua kan. Benda tu adalah satu kekayaan yang sangat besar, yang tak ternilai untuk diri saya. Itulah kekayaan sebenarnya. Apabila kita letakkan agama dekat depan kan, Allah dalam hati kita, Allah akan jaga segala-galanya, termasuk dunia kita. Bayangkan dulu, saya boleh katakan keperluan hidup saya, ini saya cerita detail sikit, keperluan hidup saya belasan ribu sebulan kena ada. Saya kena ada lebih kurang 12 ke... Keperluan you seorang sahaja ke atau family sekali? Family. Pastikan sebulan cukup. Sebulan kena ada 12 ke 14 ribu macam tu kena ada. Sekarang kalau tak ada macam mana bang? Terjejas tak? Sekarang ini sebab apa keperluan itu perlu ada? Sebab dulunya saya ada macam-macam komitmen, itu ini. Tapi bila Allah bagi peluang kepada saya ni, Masya Allah, bila saya tak kejar benda tu, komitmen bulanan saya ni tiba-tiba sekarang ni tinggal apa tau? Tinggal kereta je. Kereta saja. Padahal rumah saya ada. Tapi tak adalah 2-3 macam dulu. Sekarang, saya dah banyak jual rumah saya sebenarnya. Itu pun banyak membantu saya lah.
kan. Tapi daripada segi komitmen tu, tinggal hanya duit kereta saya, bulanan saya. Bayangkan macam mana nak buat pondok warga emas tu. Ustaz ni sebenarnya tak semena-mena tawarkan kepada saya tanah wakaf, ya, untuk saya kerjasama dengan dia. Padahal saya sebelum tu terfikir macam mana lah aku nak buka pondok ni, sebab mertua aku nak masuk ni. Mertua aku nak masuk ni macam payah sangat nak cari. Saya kata beritahu isteri saya, kata aku nak kita buka pondok warga emas lah. Sekali jumpa dengan ustaz ni, buka mulut dia, ustaz kata, jom buat dengan saya, ada tanah wakaf ni. Macam tu. Usaha. Dan ustaz nak suruh saya uruskan pondok tu. Dekat Tanjung Karang, Sawah Sempadan. Tanjung Karang. Pondok Nur Shihab. Setakat ni Nur Shihab, tapi dia masih dalam proses nak membina lah. Belum lagi. Abang akan jadi pengurus pondok tu lah. Pengurus pondok warga emas, sebab keperluan ataupun demand untuk pondok tu tinggi sekarang. Orang tua-tua semua dah 50 ke atas. Sekarang ni kesedaran dia orang nak pergi ke sana, bukan nak duduk rumah aja. Kan? Ramai belajar agama. Saya tengok keperluan dia dan Community. Amalah. dan bila nak buat pondok tu, Untuk dia nanti. boleh nanti saya buat pelancaran, datang tengok tempat masing-masing. Ya, boleh. Kita carilah. Nak katil. Datang tengok tempat masing-masing. Betul. Itu sebenarnya kalau kita nak jaga gitu kan, carilah tempat macam tu nanti. Sebab mungkin kita dah banyak tahun dah kita ni kerja kan atas dunia ni, kita fikir tu je. So Dia pun sebenarnya dah. betul. So tadi you cakap you banyak buat forum kan, tapi dengan pengalaman awak yang public speaking bagus semua, ada tak detik di hati awak untuk menjadi seorang penceramah satu hari nanti? Subhanallah, penceramah tu daripada segi penceramah agama lah. Agama lah, sebab awak pun sedang belajar penceramah bebas. Betul. Orang kata orang tengok saya macam saya boleh buat senang-senang macam tu, tetapi ia tidak semudah itu. Kerana kalau kita host untuk entertainment, host untuk hiburan, mungkin dah sebati dengan jiwa saya lah. Ya, daripada awal dulu saya jumpa Parihan pun sama-sama grad dulu, lebih kurang lah tahun Parihan grad dengan saya tu lebih kurang kan. Tu macam daripada situ kita dah biasa kan, sampai ke tahun 2000 berapa ni dah. Tapi bila saya masuk dalam medan ceramah dan sebagainya, kuliah bersama ustaz, saya tengok apa yang membuatkan mereka cukup istimewa, apa yang membuatkan mereka boleh berceramah sebegitu rupa adalah ilmu yang mereka ada. Mereka boleh kaitkan segala apa benda yang berada di atas dunia ni, permasalahan dan sebagainya, dengan hadis, dengan Al-Quran. Apabila itu ada, Masya Allah, itu yang bila dengar ceramah tu sedap kan. Kerana ilmu yang mereka ada. Jadi untuk saya, mungkin saya ada skill itu daripada segi communication, ya, bercakap depan orang ramai. Tetapi saya kena tambah daripada segi ilmunya. Ada menuntut lagi masa menuntut. Tapi adakah itu awak punya matlamat juga, macam sekarang sedang sikit-sikit menimba ilmu? Ya. Itu bagaimana. Dan sekarang ni ustaz yang tadi saya kata nak buat pondok dengan dia tu, macam mana saya boleh tak fikir dah pasal tanggungan saya, komitmen sebenarnya, kerana dia sendiri jemput saya untuk masuk tinggal di dalam pondok itu. Sekarang saya dengan family saya semua kat situ. Tapi ada satu rumah khas lah, rumah khas. Family apa macam ni bang? Ikut lah. Alhamdulillah. Okey lah maksudnya. Alhamdulillah, ini satu benda yang memang kalau nak orang dengar pun tak percaya. Tapi kalau Allah nak bagi tu, dia bagi. Orang rumah saya pun dapat kefahaman yang sama. Anak-anak saya pun sekarang ni suka dengan suasana pondok tu. Dia orang sendiri nak pergi surau, Gunung Alik, dan dia orang sendiri mengaji hari-hari. Itu benda yang sangat, itu anugerah yang terbesar untuk saya sebenarnya. Bang, macam abang kan, yelah abang pun dapat hidayah tu kan. Lepas tu macam nak kasih wife abang dengan anak-anak semua macam sekali dan sehari. Allah. Ada cabaran tak? Cabaran sangat. Bukan setakat saya, malah ustaz-ustaz yang sebelum ni, yang banyak tahun dalam bina dakwah, mereka kata bukan senang untuk kita terbang dengan dua sayap. Itu macam tu. Maknanya macam mana kita nak dalam satu jalan bawa bersama isteri,
anak-anak kita. Kan? Tapi bila saya ni Allahu Akbar. Saya keluar tu, saya tak tahulah. Mungkin doa ataupun daripada doa ibu mak saya ke, ataupun bila tengok perubahan yang saya dapat tu, orang rumah saya rasa mula-mula dia memang tekanan tu teruk. Dia sendiri pun rasa tekanan. Dia asyik dia pujuk saya, dia asyik menghadap saya je hari-hari. Kan? Tapi bila dia tengok perubahan selepas saya keluar dengan jemaah, dia kata ini ada satu benda yang positif. Jadi dia galakkan saya keluar lagi. Setiap kali balik, saya akan cerita kat dia benda yang saya dapat daripada jemaah tu. Apa yang ilmu saya dapat, saya sampaikan. Lama-lama Allah bagi, Allah jentik hidayah dekat dia untuk dia pun keluar dengan jemaah wanita. Daripada situ dia sendiri pun dah rasa alhamdulillah. Dan kami sama-sama berbakat yang kita perlu ubahkan suasana kita. Kita perlu ubah cara hidup kita. Kita dekatkan dengan pengajian agama dan sebagainya. Bergaul dengan orang-orang yang ada ilmu, bergaul dengan orang-orang alim. Sekarang ni kesan dia dapat kat semua anak-anak saya. Surah As-Sajdah pun alhamdulillah dia orang boleh hafal. 30 ayat tu kan. Itu satu benda yang itu saya kata itulah satu kekayaan sebenarnya. Yang dulunya saya pun tak nampak. Kita duk kejar kekayaan lain apa semua kan. Tapi bila kita dapat yang ni, dunia yang macam kita kejar dulu tu, Allah bagi. Tapi bagi dalam keadaan yang diberkati. Dulu kita duk tala kat situ je kan. Kita tercicir banyak dengan Allah ni. So itulah dia sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan.